Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu dendam politik, yang mana kenyataan ini disangkal oleh Perdana Menteri berkenaan dengan isu bahawa dakwaan amal politik dendam ini. Dan dalam kenyataan kita tahu Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menolak dakwaan itu bahawa beliau menggunakan sistem perundangan negara untuk membalas dendam terhadap mana-mana individu. Dan Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan bahawa beliau sentiasa menghormati undang-undang negara, termasuklah tidak mencampuri tugas-tugas serta keputusan yang dibuat oleh peguam negara dan juga hakim terhadap sesuatu pendakwaan. Dan kita juga lihat bahawa rakyat hari ini mengetahui apa terjadi pada tahun 1998 apabila Dato' Seri Anwar Ibrahim diheret ke mahkamah dengan kes yang dikatakan sebagai liwat dan akhirnya tilam diusung ke sana sini. Waktu itu, kenapa pemimpin-pemimpin yang ada hari ini tidak bersuara bahawa ini adalah satu dendam politik? Jika hari ini Dato' Seri Anwar Ibrahim melakukan hal yang sama kepada mereka-mereka yang mengatakan bahawa Dato' Seri Anwar Ibrahim ini melakukan dendam politik, saya percaya hari ini ramai yang menjadi mata lebam, ramai yang duduk dalam balai polis, ramai yang ditangkap dan tanpa perlu disoal siasat. Jadi hari ini kita lihat, mereka yang didakwa pun masih diberi ruang. Tidak juga kita nampak mereka menggunakan baju oranye. Tidak juga kita melihat bahawa mereka digari. Berbeza dengan pihak pembangkang Pakatan Harapan, apabila pemimpin mereka ditangkap, digari, dihina. Ini adalah satu bentuk yang lebih parah yang telah diamalkan oleh perundangan sewaktu mereka menjadi kerajaan. Hari ini mereka cuma disiasat, disoal, dan akhirnya itu sahaja, dan akhirnya dilihat lagi keputusan apakah mereka ini betul-betul melakukan kerja yang salah ataupun melakukan penyelewengan ataupun membuat satu dakwaan-dakwaan palsu. Apa yang berlaku hari ini, kalau kita memberi ruang yang terlalu luas kepada pihak pembangkang, maka apa yang terjadi di PRU ke-14 akan berulang lagi, yaitu mereka menggunakan ruang untuk menghentam kerajaan yang konon-kononnya kebebasan bersuara itu. Akhirnya mereka bermain dengan sentimen kaum dan agama, akhirnya tumbang kerajaan. Kerajaan tumbang disebabkan oleh kerakusan ni biawak-biawak ni, beruk-beruk parlimen ni, ahli-ahli parlimen ni yang kemaruk dengan kuasa ni daripada pihak pembangkang ini, menggunakan jalan pintu belakang untuk mereka merampas kerajaan itu. Ini lebih parah, yang susahnya rakyat. Mereka menjual kembali isu rakyat. Sebenarnya kuasa tidak ada lagi kepada rakyat. Untuk membentuk kerajaan itu ada di tangan ahli parlimen ini. Ini beruk-beruk yang menjadi pembangkang hari ini, yang sibuk nak menjadi kerajaan ini. Hari ini kalau kita lihat, contohnya pimpinan PAS yang lantang bersuara, konon-kononnya mereka nak kerajaan itu, kerajaan Melayu Islam. Itu adalah pembohongan mereka semata-mata, hanya untuk kenikmatan diri mereka masing-masing. Kerana apa yang telah berlaku, mereka hari ini konon-kononnya nak mengumpulkan ahli-ahli parlimen Melayu ini, konon-kononnya memperjuangkan nasib orang Melayu. Itu adalah pembohong mereka. Yang nak membentuk kerajaan cuma ahli parlimen hari ini yang ada di Malaysia. Jadi bukannya rakyat. Tetapi waktu mereka merampas kerajaan, konon-kononnya rakyat mahukan perubahan itu. Rakyat yang inginkan mereka menukar kerajaan. Inilah pembohongan mereka, pelatoya mereka tu. Menipu aja kerjanya. Jadi itulah hakikat dia. Jadi hari ini kita kembali lagi kepada cerita Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan dendam politik ini. Kalau hari ini Dato' Seri Anwar Ibrahim betul-betul ada dendam politik, orang yang pertama masuk penjara awal-awal tak perlu disoal siasat tu Tun Dr. Mahathir Mohamad tu. Yang kedua tu Tun Daim Zainuddin tu. Dan banyak lagi tu kapitalis-kapitalis yang ikut bersekongkol tu. Ramai lagi pimpinan-pimpinan UMNO yang terdahulu yang ikut bersekongkol. Pimpinan Barisan Nasional itu. Termasuk juga mungkin kepimpinan PAS, mungkin yang ada dalam Parti Persatu hari ini. Contohnya Dato' Seri Hamzah Zainuddin itu sendiri. Jadi tidak perlulah. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak perlu nak bersuara. Presiden PAS juga tak perlulah nak bersuara tentang isu-isu ini. Mereka sebenarnya terhimpit. Jika kita tidak melakukan kesalahan, contohnya kita rakyat, contohnya seperti saya, tidak melakukan satu jenayah yang melibatkan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dalam kerajaan, kenapa kita perlu takut? Kalau kita jadi pemimpin, kalau kita juga tidak melakukan kesalahan, kenapa perlu kita nak menceritakan ada dendam politik? Dipersilakan SPRM pergi siasat harta kita. Dipersilakan polis pergi siasat kita dengan apa yang kita buat. Tapi hari ini, mereka-mereka, contohnya Menteri Besar Kedah disiasat adalah dengan sikapnya. Mempersoalkan benda yang sepatutnya tidak perlu lagi dipersoalkan. Mempersoalkan seolah-olah perundangan negara ini tidak betul.
mempersoalkan hukum yang telah pun dijatuhkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana perkara ini telah pun kita tahu pengampunan diraja yang harus buat adalah Yang di-Pertuan Agong waktu itu. Maka dia juga menyangkal raja-raja Melayu, sultan-sultan Melayu, orang-orang Melayu itu sendiri. Jadi hujah yang mereka gunakan, coba perkara-perkara ini dimainkan oleh DAP. Sentimen ini mereka akan meloncat. Jadi permainan politik yang melibatkan kaum dan agama ini masih menebal dalam kita punya politik negara ini. Jadi itu dia yang mereka mainkan hari ini. Kita lihat bagaimana mereka nak merampas kerajaan. Mereka menjualkan isu sentimen kaum dan agama. Akhirnya berjaya merampas. Tetapi apa impak? Tidak menguntungkan orang Melayu. Membuat jana wibawa. Akhirnya bergelombang dengan rasuah di dalamnya. Dan akhirnya kita lihat yang terdakwa, didakwa ini semua adalah mereka-mereka yang telah pun disiasat oleh SPRM dan dibawa ke pengadilan. Bukannya berlakunya isu yang melibatkan orang kata dendam politik. Dan kita lihat orang-orang yang ditangkap ataupun orang-orang yang disiasat oleh SPRM yang kita lihat melebihi jumlah yang berbilion-bilion nilai mata wang ringgit kita ini. Ini adalah satu yang perlu kita buat. Kalau tidak kita hentikan rasuah ini, bagaimana hutang negara ini nak menurun? Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menyelesaikan masalah yang telah dibuatkan oleh pimpinan yang lama? Pemimpin-pemimpin bersatu. Kita tengok kerajaan yang terbentuk melebihi 70 lebih orang menteri. Penduduk Malaysia cuma ada 37 juta orang. Dan kita mempunyai menteri yang ramai tapi fungsinya tak ada. Buat lagi duta khas bertaraf menteri yang tidak menguntungkan rakyat. Hasilnya adalah kita membuat satu pembaziran, pemborosan. Dan apabila terlalu ramai menteri ini, kalau kita tidak kawal pula kementerian-kementerian yang telah dibuat ini tadi, berlakunya satu penyelewengan rasuah di dalam itu. Itu yang kalau kita lihat hutang hari ini mencecah sampai 1,5 triliun. Ini hasil daripada keborosan. Jadi daripada mana integriti Kerajaan Perikatan Nasional ini? Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang terbentuk daripada hasil pengkhianatan dan akhirnya melahirkan ahli-ahli politik yang untuk membentuk kabinet itu dengan yang tidak mempunyai kualiti. Yang mana mereka melompat demi jawatan dan kerakusan mereka dengan nikmat, yaitu mendapat habuan-habuan yang mana sampai dibeli berpuluh-puluh ribu, yang juta yang kita dengar baru-baru sebelum berlakunya PRU kita dulu, sebelum kejatuhannya Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Dia sendiri juga tidak dapat mempertahankan kerajaan itu. Jadi apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak merasa malu dengan perangai dia sebagai konon-kononnya menjadi kerajaan Melayu Islam itu dijatuhkan oleh orang, bukan orang DAP. Yang menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang Melayu sendiri. Yang mana mereka tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin itu untuk menjadi pemimpin. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim disokong oleh orang Melayu dan juga berbagai kaum yang ada dalam kerajaan perpaduan itu. Jadi mana lebih baik? Mungkin kita berlainan idealisme politik, tetapi pada pokok pangkalnya tetap mempunyai hala tuju yang sama, yaitu kita harus memulihkan masalah negara kita ini, kembalikan keadaan negara kita ini seperti sedia kala. Itu lebih baik untuk rakyat dan akhirnya menjamin kehidupan rakyat daripada berebut kuasa yang mana kita lihat hari ini. Nak menceritakan untuk satu kaum, PAS tidak malu bahawa Malaysia ini bukan milik PAS. PAS hanya parti politik. Begitu juga Parti Bersatu. Parti Bersatu lahir semalam, nak menceritakan, nak memperjuangkan orang Melayu. Ini adalah pembohongan mereka. Dalam Parti Bersatu ada juga Ali Biju daripada Sarawak. Nak ceritakan Parti Bersatu ini untuk kaum orang Melayu dan orang Islam saja, tak juga Ali Biju ada di situ. Kalau tidak dulu dengan Willy Mongin pun ada dalam tu. Dan juga banyak lagi pimpinan yang sampai Sarawak yang ikut sama. Jadi Bersatu ini parti apa? Parti yang membohong. Begitu juga PAS. So saya tak nak ulas panjang-panjang. So itu penyerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.